Tuan Dipertua, kita ucapan diraja merupakan satu ucapan selamat tinggal kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semasa Yang di-Pertuan Agong pada akhir titah ucapan beliau menentu mengenai peralihan kuasa kepimpinan negara kita apabila jawatan Perdana Menteri dialihkan kepada Timbalan Perdana Menteri pada bulan depan. Yang di-Pertuan Agong merakamkan rasa penghargaan terhadap Perdana Menteri kerana kepimpinan dan sumbangan beliau. Khasnya merujuk kepada isu-isu berkenaan dengan pendemokrasian, accountability, integriti, pementasan rasuah, pengukuhan institusi kehakiman serta pendekatan Islam Hatari. Tuan Ketua, kepada majoriti rakyat Malaysia, tempoh Yang Amat Berhormat daripada kalau batas sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-5 ini akan diingati sebagai satu tempoh di mana peluang terlepas, missed opportunities dan bukannya sebarang pencapaian yang sebenar. Kita diberitahu bahawa satu pakej perangsang kedua dalam bentuk mini bajet akan dibentangkan di Parlimen pada 10 hari bulan Mac untuk mendorong ekonomi negara. Sungguh pun 4 bulan yang lepas saya telah menyuruh supaya Menteri Kewangan yang baru selaku Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri supaya membentangkan satu bajet 2009 yang dikaji semula, mengambil kira segala langkah-langkah pembetulan untuk melindungi negara kita dari krisis ekonomi sedunia yang paling buruk dalam tempoh 80 tahun, supaya daya persaingan kita dapat dipertingkatkan, pertumbuhan diperkukuhkan dan inflasi dikawal. Itulah satu peluang yang terlepas. Kita diberitahu mengenai satu jawatankuasa kabinet untuk mengenal pasti dan memantau pelibatan masyarakat India dalam program-program dan projek-projek kerajaan yang dipenggerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Sungguh pun saya pun telah menyarankan selepas kekalahan BN yang besar dalam pilihan raya umum tahun lepas supaya satu jawatankuasa kabinet yang berkuasa tinggi membentangkan satu rangka kerja atau blueprint kepada mesyuarat Parlimen pertama demi mengenani isu-isu perbincangan mengenai masalah peninggiran dan perasingan yang dihadapi oleh masyarakat India di negara kita yang membawa kaum India ke arus utama pembangunan negara, sama ada dari segi politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan lain-lain lagi. Satu lagi peluang yang terlepas. Sebaik sahaja berlakunya tsunami politik 8 hari bulan Mac lepas yang menafikan penguasaan 2/3 Barisan Nasional di Parlimen dan 5 kerajaan negeri, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata beliau telah terima mesej yang kuat dari para pengundi dan mengakui, dan saya memetik, keputusan pilihan raya ini adalah satu mesej yang jelas bahawa saya tidak bergerak cukup pantas dalam melaksanakan pelbagai pembaruan yang saya janji akan dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana mesej ini. Point made and point taken. Itulah apa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata masa itu. Bagaimanapun, Yang Amat Berhormat telah gagal memahami erti sebenar keputusan pilihan raya 8 hari bulan Mac. Ianya bukan mengenai hakikat bahawa beliau tidak bergerak cukup pantas dalam pelbagai pembaruan yang beliau janjikan 4 tahun yang lepas, tetapi merupakan satu keputusan bahawa beliau hampir tidak bergerak langsung selain dari mengeluarkan janji-janji kosong yang diulangi dari masa ke semasa. Berikutan dengan kemasukan Yang Amat Berhormat daripada berbatas ke 40 hari terakhir sebagai Perdana Menteri, adalah jelas bahawa penjawatannya yang dipaksa berhenti oleh Pakatan Unholy Alliance, Unholy Compact dalam kepimpinan UMNO sendiri
tanpa sebarang perundingan atau rujukan kepada lain-lain komponen parti Barisan Nasional yang menilaikan hegemoni UMNO yang berterusan dan peranan sebagai buli dalam Barisan Nasional, negara kita sekali lagi melihat contoh-contoh bagaimana peluang terlepas sekali lagi untuk merealisasikan pembaruan yang sebenar untuk memperkukuhkan nilai asas negara dalam segi pembangunan negara, demokrasi, accountability, ketulusan, integriti, pembentasan rasuah, keluhuran undang-undang, badan kehakiman yang benar-benar bebas serta pentadbiran yang baik. Sehari sebelum mesyuarat pertama Kabinet baru pada 26 hari bulan Mac 2008, saya telah menghantar satu faks tergempar kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai 8 perkara yang harus diberikan keutamaan oleh Kabinet baru supaya menunjukkan bahawa pentadbiran Yang Amat Berhormat yang kedua bersedia untuk membalas tsunami politik 8 hari bulan Mac yang lepas dan melakukan perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh rakyat jelata, iaitu: 1. Pembebasan segera dan tanpa syarat 5 pemimpin Hindraf, Utai Kumar dan aduan baru DAP kawasan Kota Alam Shah M. Manoharan, B. Chandrabati Rao, R. Gangadharan dan T. Basanta Kumar dari ISA kerana kesalahan mereka hanyalah untuk menyuarakan aduan-aduan sah mengenai masalah peminggiran kaum India di Malaysia yang berpecangan, yang itulah dibuktikan benar dari keputusan Pilihan Raya Umum 8 hari bulan Mac yang lepas. Kedua, memulihkan keyakinan masyarakat tempatan dan antarabangsa terhadap kebebasan, integriti dan kualiti badan kehakiman kita dengan menubuhkan satu suruhanjaya pelantikan kehakiman dan satu suruhanjaya diraja untuk menyiasat krisis-krisis kehakiman yang berlarutan sepanjang 2 dekad, termasuk memecahkan secara seberangan tanpa mematuhi peruntukan perlembagaan Ketua Hakim Negara Tun Salleh Abbas serta Datuk George Sia dan Mendiam Tun Tan Sri Wan Sulaiman Pawante sebagai Hakim Mahkamah tertinggi dalam tahun 1988. Dan ketiga, Parlimen Bertaraf Dunia pertama memberikan komitmen sepenuhnya terhadap pembaruan dan pemodenan Parlimen, termasuk penubuhan satu sistem jawatankuasa Parlimen atau pemilihan atau select committee yang diketuai oleh para ahli Parlimen, di mana setiap kementerian dibayangi atau di-shadowed oleh satu select committee. Keempat, perang habis-habisan membenteras rasuah dan menjadikan Badan Pencegah Rasuah sebuah badan yang berautonomi dan menjawab kepada Parlimen sahaja. Kelima, kepimpinan melalui tauladan atas isu integriti, di mana para menteri, tanpa timbalan menteri, ketua menteri, menteri besar, ahli-ahli Parlimen dan ahli undangan negeri, termasuk langkah-langkah pengisytiharan harta secara terbuka, menghentikan dasar diskriminasi dalam pemberian peruntukan pembangunan di kawasan yang mengundi wakil parti pembangkang, menghapuskan politik wang yang digunakan untuk mendorong gejala lompat parti, serta pembaruan pilihan raya untuk memastikan pilihan raya yang benar-benar bebas, adil dan bersih. Keenam, melaksanakan sepenuhnya 125 cadangan Suruhanjaya Diraja Polis demi mencipta satu perkhidmatan polis yang efisien, tidak korup, profesional dan bertaraf dunia yang berkesan dalam mengurangkan kadar jenayah, menghapuskan rasuah dan melindungi hak asasi manusia. Khasnya menubuhkan Suruhanjaya bebas mengenai salah laku dan aduan polis ialah IPCMC. Ketujuh, siasatan melibatkan semua parti demi memperkukuhkan daya saingan antarabangsa Malaysia yang membantu negara kita menghadapi cabaran globalisasi. Dan ke-8, menjalan siasatan terbuka ke atas skandal penyelamat bailout 4.6 bilion ringgit Auckland Free Zone demi menunjukkan komitmen kerajaan baru terhadap accountability, ketulusan, integriti dan pentadbiran yang baik.